Baiklah, salam sejahtera semua. Hari ini saya akan bincangkan tajuk yang penting, iaitu satu tema yang wajib keluar di dalam peperiksaan SPM, khasnya dalam kertas 2, iaitu dalam bab 9. Ya. Dalam bab 9, tajuk besarnya ialah Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Namun yang cikgu sentuh pada hari ini, dia lebih kepada 9.2, iaitu peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa, dan cikgu kecilkan lagi 9.2.1, iaitu tajuknya berkenaan dengan dasar luar Malaysia. Okey, jadi dasar luar Malaysia ni bermaksud adalah apa yang diinginkan oleh Malaysia yang ingin dicapainya dalam hala tuju negara dan juga kaitannya dengan negara-negara luar. Baiklah, dalam tajuk ni, dasar luar Malaysia ni, pelajar hendaklah tahu bahawa dasar luar Malaysia adalah dinamik. Maksudnya tidak statik. Ataupun dengan kata lain, ia berubah mengikut tahap. Ya, seperti yang kamu tahu, tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga. Itu yang ada dalam buku lah, ya, dalam buku teks. Jadi dalam tajuk ni nanti cikgu akan mengupas kenapa dia berubah, ya, bila masa dia berubah, siapa yang mengubahnya, dan apa yang berubah tu. Okey, serta bagaimanalah setelah diubah tu, bagaimana keadaan, bagaimana mengubahnya. Jadi persoalan-persoalan ini, pelajar, adalah sangat penting untuk kita jawab. Okey, jadi inilah dia bila masa berubah. Time to make change. Okey, adakah masa tahap 1, time make the change, tahap 2 dan seterusnya lah. Nanti kita akan lihat sama-sama, ya. Okey, seperti yang kita tahu, apapun kita buat mesti ada matlamat atau dengan kata lain tujuan. Ya, jadi apakah tujuan dasar luar Malaysia? Jadi tujuan dasar luar Malaysia berbaik-baik dengan semua jirannya, dengan semua negara serantau, dengan semua negara di dunia ni, kecuali negara Israel, ya, adalah mempunyai beberapa sebab. Jadi di sini ada beberapa sebabnya. Satu antara kepentingan Malaysia dalam mencapai matlamatnya itu, dia ingin menjamin keselamatan negara dan rakyat. Okey, jadi apa berkaitan dasar luar negara dengan keselamatan negara? Okey, jadi pelajar-pelajar pun boleh berfikirkan, kalau kita bergaduh dengan satu pihak, macam manalah pula negara kita akan selamat? Mesti orang yang kita bawa bergaduh tu akan membalas. Jadi tidak adalah ketenteraman. Mungkin akan terjadi peperangan di kalangan negara yang bergaduh. Jadi Malaysia tidak mahu ada timbulnya komplikasi yang macam itu, konflik yang begitu, dan ini akan memburukkan lagi keadaan apabila rakyat menjadi sasaran, ya. Jadi menjamin keselamatan rakyat dan juga negara. Okey, salah satunya sebabnya. Kedua ialah memelihara kepentingan nasional dan kedaulatan negara, ya, kepentingan sosial. Itu yang perlu juga dipelihara. Kepentingan sosial ni perlu dipelihara, maksudnya merujuk balik kepada keperluan rakyat. Okey, jadi apabila kita dapat menjamin kepentingan keselamatan negara, bermakna kita juga berjaya mengekalkan kedaulatan negara. Tidak ada negara yang mau diserang, tidak ada yang menyerang, jadi bermakna kekallah negara kita merdeka. Adakah kita mau bendera lain menggantikan jalur gemilang? Tidak, kan? Okey, seterusnya ialah kenapa
Malaysia berbaik-baik dengan negara luar adalah untuk menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Okey, kalau Malaysia berbaik-baik dengan Amerika, tu tujuannya adalah untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi. Bagaimana? Kita akan pergi sana belajar, kita akan melihat saintisnya, kita akan bawa masuk teknologinya, dan ini secara tidak langsung akan membawa perubahan pada negara kita. Kita akan berhubung dengan Jepun, kan? Jadi ini akan membawa teknologi diorang, kita akan panggil pakar-pakar. Jadi kalaulah kita tidak berbaik-baik dengan negara tersebut, macam mana diorang mau menghantar pakar, kan? Jadi itulah menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi negara. Okey, kita bersikap terbuka macam tamadun Indus, kan? Okay, seterusnya ialah mengekalkan keamanan sejagat. Maksudnya, kalau di rantau ASEAN kita berbaik-baik, maka amanlah di sekitar kita. Boleh melancong sebagainya. Cuba negara yang bergolak, ada orang mau melancong? Tidak ada, kan? Semua pun takut bom. Okey, dan kita bekerja sama dengan keamanan sejagat dengan kerjasama antara bangsa. Semua orang bekerja sama. Okey, seterusnya Malaysia ni adalah negara yang berani membawa isu global. Maksudnya contohnya lah isu Rohingya. Kita lah yang antara orang yang lantang bersuara. Dasar apartheid di Afrika Selatan. Okey, siapa orangnya yang berani itu? Ialah Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, dan Malaysia juga berbaik-baik sebab Malaysia adalah menjadi warga dunia yang peka. Peka terhadap sekitarnya dan berusaha menjaga keamanan sejagat. Jadi senang ajalah kalau pelajar nak ingat apa tujuannya. Keselamatan, ya, kedaulatan, keamanan. Itulah dia antara yang penting itu, ya. Okey, baiklah. Terusnya cuba kita lihat bentuk hubungan luar. Okey, jadi tadi apakah dia dasar luar Malaysia? Kita sudah tahu matlamatnya, kenapa dia diwujudkan. Okey, apa dia? Kerana dasar ingin berbaik-baik dengan negara jiran atau negara antarabangsa, negara-negara lain, kerana ada beberapa kepentingan. Kenapa? Apa? Dan kita sambung lagi berkenaan dengan bentuk hubungan luar. Okey, jadi ada dua jenis bentuk hubungan luar, iaitu bilateral dan juga multilateral. Okey, bilateral ni adalah hubungan terus dengan sebuah negara. Contohnya Malaysia dengan India, Malaysia dengan Arab Saudi, Malaysia dengan Filipina, Malaysia dengan Indonesia, Pak Jokowi. Okey, jadi itu adalah dipanggil bilateral. Okey, hubungan terus sebuah negara, satu sama satu. Manakala multilateral adalah hubungan antara Malaysia dengan sekumpulan negara. Contohnya ASEAN. Itu Malaysia dengan negara-negara di sekitarnya ASEAN, sekelompok negara. Okey, macam ni adalah ketua-ketua negara di Asia Pasifik. Mereka telah bertemu dalam APEC untuk membincangkan ekonomi negara sebagainya, ketua negara ni, ya. Jadi hubungan antara Malaysia dengan sekumpulan negara dinamakan multilateral. Macam kalau kita pergi multi-bag, ada banyak di sana jenis kuih-kuih, bukan satu jenis saja. Jadi multi. Okey? Jadi kalau hubungan dengan sekumpulan negara. Baiklah, kelas pelajar-pelajar, ini adalah berkenaan dengan apakah dia asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia. Jadi cikgu telah pecahkan ada beberapa faktor yang penting. Ya, ada 5 faktor. Jadi kalau pelajar lihat
dalam sini faktor ni adalah berkenaan dengan subjek. Jadi kalau lupa, ingat saja subjek sejarah, subjek geografi, subjek ekonomi. Sekarang kita lihat satu-satu. Apakah asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia? Kenapa Malaysia berkawan dengan ini? Kenapa Malaysia tidak berkawan dengan ini? Itu maksudnya ya. Jadi masa dia menggubal, membuat dasar luar itu hendak berbaik-baik dengan siapa? Inilah yang antara yang difikirkan. Satu adalah berkenaan faktor sejarah. Ya, sejarah ialah perkara lampau kan yang benar-benar berlaku. Okey, jadi salah satunya adalah berkenaan dengan hubungan Malaysia yang masa itu dikenali dengan Kesultanan Melayu Melaka. Ya, kita ambil Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang telah lama terjalin dengan negara luar seperti dengan China, dengan Arab, dengan Siam dan juga negeri-negeri di Kepulauan Melayu. Jadi hubungannya tu ialah hubungan berbentuk perdagangan. Nampak dalam gambar tu adalah kapal-kapal dagang yang datang daripada seluruh dunia. Ya, sehingga digelar Melaka tu ialah sebagai emporium. Emporium, banyak barang situ semua ada ya. Okey. Jadi pada masa inilah terjalinnya hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu dan ianya berlaku sehinggalah hari ini. Jadi setelah Malaysia mencapai kemerdekaan, sehinggalah hari ini hubungan itu diteruskan. Begitu juga dengan gambar di sebelah tu, peta itu adalah negara-negara Commonwealth. Ya, jadi Malaysia meneruskan hubungan diplomatik kita dengan pertubuhan Commonwealth, di mana kita berhubung baik dengan Australia, dengan New Zealand. Semasa kita diancam oleh komunis, negara-negara Commonwealth ni telah diarahkan membantu kita ya semasa konfrontasi. Okey, jadi kalaulah kita tidak ada hubungan baik dengan mereka, mana mungkin mereka akan menolong kita kan? Itulah dia. Okey. Okey, seterusnya ialah faktor geografi ya. Dalam faktor geografi ni, cikgu telah bagi nampak dalam gambar tu adalah peta negara-negara ASEAN. Kalau kamu dapat lihat, Malaysia, Sabah, Sarawak ni berada di tengah-tengah. Kan? Berada di tengah-tengah daripada negara ASEAN ni. Bermaksud kita ni mempunyai kedudukan yang strategik ya, kedudukan yang strategik di Asia Tenggara. Okey, jadi kebanyakannya negara rantau seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina, Brunei dan Indochina di atas tu yang dulunya dikenali Indochina, Vietnam, Laos, Kemboja. Itu adalah negara-negara kita, negara-negara jiran kita yang kita berbaik-baik dengan mereka. Jadi ingat peristiwa yang berlaku semasa kapal terbang Mars yang telah terhempas, yang itu di Rusia ya, yang hilang. Negara-negara jiran kita ni di kawasan Vietnam tu mereka membantu mencari ya. Okey, dan perairannya menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia. Okey, jadi dengan itu keselamatan negara serantau mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan Malaysia. Maksud, Malaysia mempunyai perairan yang selamat, maka laluan kapal perdagangan pun beranilah berada di kawasan untuk melakukan perdagangan di kawasan-kawasan lain. Okey, itulah dia bahagian geografi. Okey, baiklah. Faktor ekonomi pula. Faktor ekonomi ni, Malaysia merupakan negara yang mengamalkan pasaran bebas ya dan menjalinkan hubungan baik dengan negara lain di dunia dalam mengusahakan memajukan ekonomi. Okey.
Jadi sejak pada zaman penjajahan British, tanah Melayu masa tu adalah pengeluar biji timah yang utama dan getah. Okey, jadi masa itu hubungan Malaysia dengan negara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat berlaku kerana faktor ekonomi. Jadi tanah Melayu masa tu ataupun dipanggil Malaya, dia berhubung baik, dasar luarnya berhubung baik. Tapi masa tu ada penjajah. Dia tidak orang-orang tempatan tidak menentukan dasar luarnya, penjajah yang tentukan. Tapi setelah mencapai kemerdekaan, jadi Malaysia ni mengharapkan pasarannya dan modal daripada negara-negara luar, ya, pasaran dari negara luar supaya masih lagi kita pada awal-awal tu bergantung kepada getah. Okey, jadi siapa yang beli? Okey, jadi banyak pada awal-awal tu dibeli oleh Britain. Sebab kita baru merdeka dari dia kan, jadi dia support lah ekonomi kita. Tapi lama-kelamaan kita memikirkan bahawa kita tidak boleh bergantung kepada satu negara sahaja. Jadi dasar luar kita membuka lagi kepada negara lain. Okey, contohnya kita berhubung, di dalam gambar tu ada peta Jepun dan juga Malaysia. Jadi apa dia nama dasarnya? Dasarnya adalah dasar pandang ke timur, di mana orang di sebelahnya tu adalah negarawan kita yang ulung, Tun Dr. Mahathir. Beliau semasa menjadi Perdana Menteri, dia telah mengamalkan satu dasar terbuka, iaitu dasar luar Malaysia, dasar pandang ke timur. Jadi itu adalah timur kepada Malaysia yang warna hijau tu, dan di situ kita meniru atau mengambil aspek-aspek yang baik daripada negara Jepun dan Korea Selatan dan mengubah suai dengan acuan negara kita sendiri. Okey, kenapa Jepun dan Korea Selatan? Kerana inilah negara maju yang berada di kawasan Asia yang timur masih mengamalkan budaya ketimuran, ya, adat-adat dan juga budaya. Mereka masih bangga dengan budaya mereka. Mereka tidak merosakkan sistem sosial mereka. Jadi inilah yang kita mau tiru. Maju, tetap maju. Nombor 1 juga bersaing dengan negara barat. Amerika, Britain, Jerman. Tapi Jepun masih mengekalkan adat-adat ketimuran. Jadi kata Dr. Mahathir, kita contohilah sikap orang Jepun yang rajin ini. Okey, jadi kalau dikatakan faktor ekonomi, Malaysia ni berhubung baik dengan negara-negara lain, negara membangun, negara Islam, okey, dengan tujuan mengembangkan ekonominya, ya, supaya orang beli minyak kita tidak lagi getah dan biji timah, tapi banyak kepada sawit, okey, pelancongan dan sebagainya. Okey, seterusnya masih lagi penggubalan dasar luar Malaysia ni, antara faktor-faktornya ialah faktor demografi. Jadi apakah faktor demografi? Faktor demografi adalah Malaysia menjalankan hubungan diplomatik yang berbaik-baik ni sejajar dengan melihat kepada rasa empati. Contohnya, ya, rasa empati. Contohnya lah dengan negara Islam, sesama negara Islam, iaitu Palestin. Jadi Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel kerana Israel ni adalah sebuah negara yang menceroboh dan menindas pribumi Palestin. Itulah orang asalnya, tapi itulah yang ditindas oleh si pendatang tadi. Okey, berlaku kejam. Jadi kalau kamu nampak gambar-gambar yang cikgu bagi tu, melihat yang tentera tu ialah Israel, yang orang awam tu adalah orang Palestin. Mereka yang berhak di tanahnya sendiri, tapi mereka pula yang diusir. Satu, Malaysia dasar luarnya simpati dan membantu pada negara Palestin,
tapi tidak ada urusan diplomatik dengan Palestin yang menindas itu. Okey, seterusnya antara asas penggubalan masih lagi dalam demografi. Ni negara di Afrika Selatan. Okey, negara Afrika Selatan ni pada masa dulu, sekarang tidak lagi lah. Kalau kamu lihat dari gambar cikgu tu, kamu nampak ada orang bersalaman. Ya, satu putih, satu hitam. Bersalaman maksudnya mengadakan hubungan yang baik. Okey, bermaksud Malaysia dalam menggubal dasar luarnya terhadap negara Afrika Selatan ni, mereka menyokong rakyat pribumi di Afrika dan menentang orang yang berkulit putih yang mengamalkan dasar apartheid. Okey, kalau kamu nampak bas tu, orang yang naik dalam bas tu, the white bus. Bermaksud yang boleh naik dalam bas tu, orang berkulit putih saja. Kulit hitam lain basnya. Kalau pergi gereja atau sekolah, mereka sekolah tu untuk orang yang berkulit putih, kulit hitam lain gerejanya. Jadi itu adalah suatu yang dipanggil rasis, ya, rasis, perkauman. Jadi ini satu dasar yang ditentang oleh Malaysia. Jadi itulah yang dinamakan dasar luar Malaysia menentang apartheid. Okey, jadi kita tidak mahu ada rasis macam tu. Okey, kita menyokong walaupun dia dari negara luar, tapi memberi bantuan moral dan juga sokongan kepada Presiden Mandela masa tu, ya. Pejuangnya ialah pejuang Mandela. Baiklah, daripada faktor yang terakhir ni adalah faktor politik. Okey, asas penggubalan dasar luar Malaysia juga mengambil kira faktor politik. Jadi kalau dalam esei macam mana nak tulis? Okey, jadi kita tulislah faktor politik. Malaysia adalah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Oleh itu, Malaysia berhak mau menentukan hala tuju negaranya. Ke mana dia nak sokong siapa dan siapa. Tapi dalam pada itu, negara-negara yang sudah merdeka, berdaulat ni, dia akan memasuki atau menjadi ahli pertubuhan dunia yang besar ini, iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB. PBB, ya, PBB untuk mencapai dan mengekalkan keamanan dunia. Jadi Malaysia menyokong apa saja resolusi, cadangan, penyelesaian, misalnya tentang rakyat Palestin tadi, Malaysia ni menyokong, ya, dengan sebulat suara semua, lantang. Dr. Mahathir tu yang lantang. Dan juga ini gambar yang kedua ni adalah berkenaan dengan pejabat PBB, ya, di New York. Okey, jadi itulah cikgu kata dasar luar Malaysia ni adalah menekankan memelihara kedaulatan negara lain. Jadi kalau ada orang menceroboh negara tu dengan suka-suka hati, Malaysia pun ikut juga dalam suara yang lebih besar, iaitu pertubuhan PBB. Kadang-kadang kalau bersuara sendiri-sendiri ibarat sebatang lidi, senang dipatahkan. Tapi kalau bersuara dengan sekumpulan yang besar, ibarat segenggam lidi ke, seikat lidi ke tu, jadi dia sukar dipatahkan. Jadi kuatlah, ya. Jadi Malaysia adalah menyokong, dasar luar Malaysia tu menyokong semua resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk memelihara keamanan sejagat. Ya, jadi itulah dia berkenaan dengan faktor politik. Okey, jadi ada 5 faktor. Faktor sejarah, faktor geografi, faktor ekonomi. Itu subjek kan, nama subjek. Kemudian faktor demografi, hubungan sosial dan juga faktor politik yang terakhir. Okey, ambillah contoh dasar apartheid dan juga Palestin tadi, ya. Okey.
Baiklah, jika ada soalan yang minta kita buktikan, Malaysia mengutamakan kesejahteraan serantau. Buktikan. So, jawapan macam ini kita kena faham dulu ya pelajar. Maksudnya, Malaysia memang mengutamakan kesejahteraan serantau. Malaysia tidak pernah berperang dengan negara lain, nak cari pasal, campur tangan hal politik orang lain. Ya, Malaysia ni memang kalau dikatakan good boy lah, kalau dikatakan orang ni good boy. Ya, dia jaga dirinya, dia jaga negaranya, dia kasih maju rakyatnya. Dia tidak mencampuri urusan negara lain. Okey, tapi kita kena buktikan. Apa buktinya? Jadi, kalau diminta membuktikan, kita kena melihat kepada beberapa dasar Malaysia dan juga apakah sumbangan Malaysia yang telah ada. Jadi, satu, buktinya ialah Malaysia mengutamakan kesejahteraan serantau ialah dengan dasar berbaik-baik dengan semua negara. Jadi kamu bolehlah sambung. Dasar berbaik-baik ini dapat dilihat dengan adanya kerjasama ASEAN. Itu negara-negara ASEAN dalam berbagai aspek. Dalam aspek kebudayaan, dalam aspek ekonomi, pendidikan, sosial, sebagainya tu ya. Okey. Kemudian dasar bekerjasama ya. Dasar berkecuali sebelum itu. Dasar macam tadi tidak campur tangan urusan orang lain. Jadi buktinya juga Malaysia mengutamakan kesejahteraan serantau. Malaysia tidak mengamalkan dasar berkecuali iaitu tidak mencampuri urusan negara lain, tidak mencampuri hal ehwal politik negara lain. Jadi, bila kita tidak campur, negara lain pun bergolakkah, bergulingkah, mereka rasa senang hati. Begitu juga dengan negara kita. Kalau ada negara yang ikut campur, contohnya lah pemilihan Perdana Menteri baru-baru ni. Sekejap ini naik, sekejap ini turun, letak jawatan dan ada lagi yang begini desas-desus macam-macam. Kalau ada negara lain yang campur tangan, itu akan menimbulkan hubungan bilateral yang tidak baik. Ya, antara satu negara dengan satu negara tu hubungan diplomatiknya terjejas. Okey, terusnya buktinya juga ialah Malaysia mengadakan kerjasama ekonomi. Contohnya negara-negara ASEAN tadi, ketua-ketua negara tu akan mengadakan mesyuarat agung mereka, COGEM dan juga APEC, ya, kerjasama ekonomi serantau negara-negara di Asia. Okey, jadi di sini Malaysia menjual barangan dagangannya, menandatangani MOU iaitu kerjasama dan juga Malaysia juga membeli barangan negara-negara luar untuk dibawa masuk. Okey. Seterusnya ialah hubungan dua hala antara negara. Ini menunjukkan juga buktinya Malaysia mengutamakan kesejahteraan serantau. Contohnya, kamu bagilah contoh dengan Filipina, dengan Indonesia, dengan negara lain, Singapura, jiran terdekat, dia akan cepat-cepat memperbaiki salah faham dan sebagainya di kedua-dua pemimpin negara tu. Dia akan cepat-cepat saling berhubung untuk tidak mengeruhkan keadaan ya. Jadi mereka cepat-cepat settle supaya tidak bermusuhan. Jadi ini adalah bukti Malaysia mengutamakan kesejahteraan serantau ya. Sejahtera ya, aman. Dan juga yang terakhir, salah satulah yang cikgu rasa boleh dari jawapan kamu ialah menyokong ZOFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, iaitu menyokong zon aman, bebas, zon aman, bebas dan berkecuali. Ya. Jadi ini maksudnya zon ini ialah zon di ASEAN lah. Kita tidak mahu ada peluru berpandu melalui perairan kita.
kita menghalang, sebab peluru berpandu adalah satu senjata yang paling bahaya di dunia ni ya. Jadi kita tidak mau ada menyimpan apa-apa atau melalui perairan kita pun tidak mau. Okey. Jadi maksudnya zon kawasan ini adalah yang aman, okey, bebas, kita sokong mana-mana saja, negara barat, negara timur, okey, dan juga kita berkecuali menyokong orang komunis, kita kawan dalam sudut ekonomi, okey, kita menghantar barang, kita jual beli barang dari orang negara komunis, contohnya China, tapi dalam masa yang sama dalam hubungan politik kita berbeza. Okey. Jadi itulah antara buktinya Malaysia mengutamakan kesejahteraan serantau. Okey, tidak boleh cakap tidak berperang, begitu saja, mesti ada bukti, fakta-fakta. Baiklah kelas, ini adalah slide yang terakhir. Contohnya lah kamu dapat soalan macam ini. Mengapa dasar luar tahap pertama berbeza dengan tahap kedua dan tahap ketiga? Okey, jadi pertama sekali kita perlu lihat soalan itu mengapa. Dia menanya sebab. Ya. Jadi apakah sebabnya tahap dasar luar Malaysia tu berbeza-beza? Tadi kan awal-awal kita cakap dia adalah dinamik. Dia tidak statik. Begitu saja. Dari zaman Tunku Abdul Rahman sampai Tun Dr. Mahathir macam itu saja. Tidak. Dia berubah-ubah, dinamakan dinamik. Okey. Jadi kita lihat yang pertama, gambar yang pertama tu ialah tahap 1 Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Jadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama mengamalkan dasar pandang ataupun pro barat. Okey, kenapa beliau pro barat? Kerana kita sedia maklum kita merdeka di bawah penjajahan British ya. Jadi masa itu kita barulah mula berdiri. Jalan-jalan jatuhlah kalau budak-budak ya. Jadi jalan-jalan jatuh perlu dipimpin. Jadi kita masih mengharapkan Britain, negara Britain, Amerika yang barat ni, okey, negara kapitalis ni adalah membantu kita kerana kita pun adalah negara kapitalis, bermaksud pasaran bebas ya. Jadi kita adalah Malaysia pada masa itu di bawah Tunku Abdul Rahman mempunyai dasar luar pro barat, khasnya kepada negara-negara yang berkait rapat dengan Britain dan Amerika Syarikat, kerana mereka lah membeli dagangan kita yang masa itu masih lagi biji timah dan getah. Tinggal saki baki ya. Jadi masa itu juga getah pun ada sudah getah tiruan. Jadi dia sudah kuranglah digunakan. Okey, jadi harganya pun lebih mahal, getah tiruan lebih murah. Jadi itulah masa itu juga pada awal-awal tu Tunku Abdul Rahman masih membangunkan ekonomi, sosial, DEB kan yang belum lagi DEB, tapi maksudnya masa itu masih ada perasaan prasangka antara kaum. Ya, jadi Tunku Abdul Rahman kurang sikit melihat dasar luar Malaysia masa itu kerana dia banyak menyelesaikan hal dalaman di dalam negara kita. Tapi yang penting kamu tahu pada tahap 1 Tunku Abdul Rahman pro barat. Okey, seterusnya pada tahap kedua di bawah pimpinan selepas Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri kedua adalah Tun Abdul Razak Husin ya, pada tahun 1970. Okey, jadi pada tahun ini setelah berlaku rusuhan kaum 13 Mei, di samping membaik pulih keadaan masyarakat pada masa itu, 3 kaum yang terbesar iaitu Cina, Melayu, India. Okey, Tun Abdul Razak ni dia memerintah dari tahun 1972 hingga tahun 76. Dan disambung juga masih lagi dasar luar Malaysia tu hampir sama
di bawah pimpinan Tun Husin On. Ya, Tun Husin On ni memerintah dari tahun 1976 sehingga 1981. Itu dipanggil tahap kedua. Okey, jadi kedua-dua pemimpin ini, Malaysia telah berubah sedikit daripada pro Barat. Mereka telah mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Jadi sebelum ini kita pro Barat, kita tidak kawan dengan komunis. Tapi kali ini kita berkawan juga dengan komunis, khasnya dalam soal ekonomi. Ya, jadi kenapakah kita berubah? Kenapa kita berubah ialah kerana semakin kurangnya peranan dimainkan oleh AMDA. AMDA ni adalah Perjanjian Pertahanan Inggeris Tanah Melayu pada tahun 56. Kalau ikut perjanjian ni, British akan memberikan bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang oleh mana-mana negara. Tapi mereka semakin kurang, peranannya semakin kurang kerana mereka sendiri terlibat. Amerika lah contohnya kan, dia terlibat dengan perang Vietnam. Jadi begitu juga dengan British, masih sibuk, orang di negara Britain tu masih sibuk mengurus dirinya sendiri. Jadi dia semakin lupalah pada negara yang sudah dia kasih merdeka ni. Okey, jadi kurang sudah pengaruh Britain di timur. Masa ni naik sudah Amerika, ya. Okey, jadi kita pun mulalah berfikir, tak payahlah kita pro Barat. Kita buka lah ekonomi kita luas-luas, tetapi kita mengamalkan zone of peace, freedom and naturality. Zon aman, bebas dan berkecuali. Okey? Jadi, negara sebelum ni tidak menjalankan hubungan diplomatik dengan komunis. Tapi kali ini, mereka telah berkawan dengan China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan juga Mongolia. Okey? Jadi, kita berkawan semua. Okey. Terusnya, pada tahun 1976, Malaysia pun mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam. Jadi, itu negara yang paling dekat juga kan, negara jiran dikira. Jadi, itulah perubahannya dan kenapa dia berubah. Okey, baiklah. Sekali lagi kita punya negarawan terulung, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Beliau telah dianggap sebagai pembawa perubahan dasar luar Malaysia tahap ketiga. Okey, jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad masih mengekalkan juga dasar luar zone of peace, freedom and naturality tadi masih lagi, tapi kali ini dia juga lebih mementingkan kepada kepentingan ekonomi, ya. Dia lebih menekankan kepada ekonomi Malaysia. Jadi masa ini, apakah dia isu-isu perdagangan, pelaburan, pembangunan, negara-negara membangun menjadi kita punya antara yang penting dalam dasar luar yang baru. Okey, jadi dalam usaha itu, okey, jadi Tun Dr. Mahathir mengadakan hubungan yang erat dengan negara-negara ASEAN. Okey, jadi negara ASEAN ni memang adalah sebelum ini, tapi dia bertambah erat lagi, ya. Penjualan dengan negara ASEAN dia ada, pasaran bebasnya dia lebih terancang. Okey. Kemudian dasar pandang ke timur pada tahun 1982. Di mana Jepun dan Korea Selatan menjadi model kita. Ini juga berlaku pada era pemerintahan Tun Dr. Mahathir, ya. Okey, seperti cikgu cakap tadi, kenapa dasar pandang ke timur? Kerana mereka ni walaupun mereka maju tapi masih mengambil nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai timur masih dikekalkan.
Jadi di sini Malaysia telah menggalakkan rakyatnya, Tun Dr. Mahathir menggalakkan rakyat supaya menerima pakai nilai-nilai yang baik daripada dua negara tersebut. Contohnya mencintai negara. Mereka sangat nampak sangat orang Jepun ni sangat bangga dengan negaranya. Bersungguh-sungguh dalam pekerjaan dan juga etika pengurusan kerja yang baik. Sistematik. Jadi memang negara Jepun, sebuah negara dengan Korea Selatan ni begitu cepat dia maju kerana mempunyai yang tadi 3 itulah. Semangat cinta negara, sungguh-sungguh dalam pekerjaan, etika pekerjaan yang baik. Jadi itulah yang diminta kita rakyat Malaysia mencontohi dasar pandang ke timur tu ya. Okey, dan hubungan negara kita mempunyai hubungan dua hala juga dengan negara lain. Kerana Dr. Mahathir telah melawat banyak negara, Afrika, Amerika Selatan, Pasifik Selatan. Jadi dalam dia melawat ni bukan saja-saja, tapi membawa misi perdagangan. Jadi kita menandatangani perjanjian dua hala. Okey, kau beli aku punya, kau beli aku punya, aku pun beli kau punya. Macam tu ya. Jadi hubungan diplomatik, hubungan politik, hubungan perdagangan. Jadi kita juga banyak membantu negara dunia ketiga. Okey, jadi didapati bahawa dasar luar Malaysia semuanya tadi dari pro-barat kepada berkecuali, berbaik-baik kepada semua negara, dan akhirnya semasa Tun Dr. Mahathir dia memantapkan ekonomi negara. Okey, jadi mengapa dasar luar tu berbeza? Satu tahap ke satu tahap tadi ada 3 tahap. Jadi itulah antara sebabnya ya.